Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan agar murid-murid Ustazah sentiasa sihat dan gembira untuk belajar. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama belajar dalam Kembes Tari Solat bahagian 2. Kita akan sama-sama mempelajari solat untuk tahun 1, 2 dan 3. Sebelum ini, kita telah pun belajar mengenai wuduk di dalam Kembes Tari Solat bahagian 1. Okey murid-murid, dah sedia? Jom kita sama-sama belajar. Baik murid-murid, kita akan memfokuskan mengenai solat, 13 rukun solat, bacaan wajib solat, bacaan sunat dalam solat dan perkara yang membatalkan solat. Baik murid-murid, tahu tak apa itu solat? Solat ialah perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Okey murid-murid, kita belajar murid-murid tahu tak dari mana difardukan solat ni? Solat difardukan kepada umat Islam pada malam Isra' dan Mi'raj. Okey murid-murid. Sebelum tu kita kena belajar dulu niat solat. Ada berapa waktu semua murid-murid? Ada 5 waktu yang wajib kita tunaikan. Yang pertama ialah solat subuh. Bagaimana niat solat subuh? Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Ustazah ulang. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Solat subuh 2 rakaat. Seterusnya, solat zuhur. Bagaimana niat solat zuhur? Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Ustazah ulang. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Solat zuhur 4 rakaat. Seterusnya, solat asar. Bagaimana niat solat asar? Usalli fardhul asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Ustazah ulang. Usalli fardhul asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Solat asar ada 4 rakaat. Seterusnya, solat maghrib. Bagaimana lafaz niat solat maghrib? Usalli fardhul maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Ustazah ulang. Usalli fardhul maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Solat maghrib ada berapa rakaat murid-murid? Ada 3 rakaat. Seterusnya, lepas solat maghrib, kita solat isya. Solat isya ada berapa rakaat? Betul, ada 4 rakaat. Bagaimana niatnya? Usalli fardhul isya'i 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala.
Ustazah ulang. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isya' 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey murid-murid, kita dah baca ya, kita dah belajar bacaan niat ya, niat solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isya'. Jadi kita kena ingat ya, kita kena hafal dan ingat sebab masa kita nak solat, kita wajib ya membaca niat dalam hati ya. Yang ini ialah rukun qalbi ya, yang wajib kita baca di dalam hati. Baik murid-murid, sekarang kita sama-sama tengok pula ya, iaitu rukun solat. Ada berapa rukun solat? Ada 13. Okey, tahu tak apa yang 13 tu? Jom kita tengok. Baik murid-murid, rukun solat yang pertama ialah berdiri tegak menghadap kiblat. Berdiri tegak menghadap kiblat, kemudian kedua-dua tangan lurus di sisi badan. Ya, bagi lelaki kaki direnggangkan sedikit, kira-kira sejengkal. Untuk perempuan pula kaki dirapatkan ya, dirapatkan sedikit. Okey murid-murid, rukun solat yang kedua ialah niat. Ya, niat yang kita telah baca tadi kan. Baik, contoh kita nak solat subuh, kita baca niat dalam hati. Okey, seterusnya ialah rukun solat yang ketiga ialah takbiratul ihram. Caranya ialah dengan mengangkat kedua-dua tangan sambil melafazkan kalimah Allahu Akbar. Ya, bagi lelaki mengangkat kedua-dua tangan dengan menyamakan ibu jari ke paras cuping telinga. Kedua-dua tapak tangan menghadap kiblat. Untuk perempuan, mengangkat kedua-dua tangan ke dada dan menyamakan hujung jari ke paras dagu. Kedua-dua tapak tangan menghadap kiblat. Ya, ni tangan ni mestilah menghadap kiblat. Okey. Rukun solat yang keempat ialah membaca surah Al-Fatihah. Ya. Yang ni wajib kita baca kerana ianya rukun. Kalau kita tertinggal rukun solat ni, salah satu kalau kita tertinggal, maka solat kita tidak sah. Okey, baik. Seterusnya, rukun solat yang kelima ialah rukuk. Ya, rukuk ni macam yang murid tengok ni, ya, dia membongkokkan sedikit badan, manakala tangan diletakkan di lutut. Okey. Jadi membongkokkan badan sambil menyamakan ya belakang ni dengan tengkuk. Di sini sama. Kemudian kedua-dua tangan berada di atas lutut, manakala mata memandang ke tempat sujud, ya, tangan di sini. Okey, mata memandang ke tempat sujud. Okey, baik. Seterusnya, rukun solat yang keenam ialah i'tidal. Baik, apa tu i'tidal? I'tidal ni ialah selepas kita rukuk tadi, kita bangun kan? Jadi kita angkatkan tangan, ya, kita angkatkan tangan, berdiri semula selepas rukuk tadi sambil mengangkat kedua-dua tangan
serta melafazkan kalimah Allahu Akbar. Dia naik kan, dia bangun semula, kemudian dia turunkan tangan, diluruskan tangan ke bawah sebelum dia nak apa? Dia pandai sebelum sujud. Okey. Rukun solat yang ketujuh ialah sujud. Baik, selepas tadi i'tidal, mula-mula angkat tangan, kemudian luruskan tangan, kemudian turun untuk sujud, ya. Jadi di sini turunkan ya dua lutut diikuti kedua-dua tapak tangan. Turunkan lutut dulu, kemudian barulah kedua tapak tangan. Jari tangan dirapatkan ya menghadap kiblat. Dahi diletakkan di tempat sujud. Tak boleh terhalang ya. Dahi mesti kena tempat sujud. Jari kaki ditegakkan. Tengok jari kakinya ya di bahagian perut. Jari kaki tu mesti kena sejadah. Kemudian siku direnggangkan dari rusuk. Okey. Manakala perempuan siku pula dirapatkan. Okey, ini model lelaki. Kalau perempuan dia kena rapatkan. Dan ada berapa anggota sujud? Semuanya ada 7, iaitu dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, ya, kemudian perut jari kaki menyembah tempat sujud, ya. Jadi semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7. Ada 7 anggota sujud. Baik, rukun solat yang ke-8 ialah duduk antara dua sujud. Baik, cara duduk antara dua sujud ni, ya, turunkan 2 lutut diikuti 2 tapak tangan. Duduk ya dengan meletakkan punggung. Punggung ni mesti di atas tapak kaki kiri. Dia duduk macam ni. Punggung di atas tapak kaki kiri. Kemudian tapak kaki kanan ni kena dirikan. Ya, tak boleh kita letak je macam tu. Dia kena kita dirikan tapak kaki kanan. Kemudian kedua-dua tangan ya berada di atas lutut. Kedua-dua tangan ni kita letak elok-elok di atas lutut. Manakala jari dirapatkan, ya, bukan renggang-renggang tapi dirapatkan dan hujung jari menyamai paras lutut. Ya, tak bolehlah sampai terlebih ataupun sangat atas paha kan, tak boleh kurang sangat. Elok-elok je di atas lutut kita. Okey, jadi ini adalah cara duduk antara dua sujud. Baik murid-murid, seterusnya ya rukun solat yang ke-9 ialah duduk tahiyat akhir. Baik, bagaimana cara kita duduk tahiyat akhir ialah meletakkan punggung ya ke lantai. Ni kita letakkan punggung dan mendirikan jari kaki kanan. Macam tadi ya, cara duduk antara dua sujud tadi kita letak punggung atas tapak kaki kiri kan. Tapi untuk duduk tahiyat akhir, kita meletak punggung kita ni kita letakkan terus ke lantai. Manakala jari kaki kanan kita ni kita kena dirikan. Okey. Kemudian menyilangkan kaki. Nampak tak dia terselang? Menyilangkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Kaki kiri ni di bawah, kaki kanan di atas. Kemudian kedua-dua tangan diletakkan di atas lutut, ya. Okey, tangan kanan digenggam, ya, ni kita genggam dan diluruskan serta diangkat sedikit. Jari telunjuk ni kita angkat sikit. Nampak tak dia macam menunjuk ni? Ketika menyebut ilallah, ya, contohnya asyhadu alla ilaha illallah. Okey, kita angkatkan ya. Kita angkat jari telunjuk kita, ya. Jadi ini ialah cara duduk tahiyat akhir. Jadi yang kita bincangkan ni ialah rukun solat, ya, yang 13 tu. Okey, ini cara duduk tahiyat akhir lah. Baik, rukun solat yang ke-10 ialah membaca tahiyat akhir, ya.
wajib. Ini wajib kita baca. Okey, nanti kita baca sama-sama ya. Untuk membaca tahiyat akhir ni kita akan baca sama-sama sebentar lagi dalam bacaan wajib solat. Okey, seterusnya rukun solat yang ke-11 ialah bersolawat ya, selawat. Selawat ni nanti pun sama-sama kita baca dalam bacaan wajib solat. Okey, rukun solat yang ke-12 ialah salam ya, ucapan salam yang pertama. Cuba tengok dekat sini ya, dia memandang ke sebelah kanan. Jadi kita beri salam yang pertama ke kanan itu ya adalah wajib. Jadi bagi salam ke kanan, kemudian kita ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, yang ini merupakan rukun wajib kita buat, kita lakukan. Baik, rukun solat yang ke-13 ialah tertib. Baik, apa tu tertib murid-murid? Tertib ni ialah mengikut turutan ya, yang dahulu, yang awal kita awalkan, yang kemudian kita kemudiankan, mengikut susunan, mengikut aturannya ya, tak boleh hentam-hentam ya, nak sujud kemudian kita nak baca Al-Fatihah, kita kena ada langkah-langkahnya kita ikut ya. Okey, baik. Ini yang kita belajar ni mengenai rukun solat yang 13. Wajib kita buat. Kalau kita tak buat, maka solat kita tidak sah. Okey? Okey, murid-murid, bacaan wajib solat. Ni kita wajib baca. Sama dengan rukun tadilah. Tadi rukun tu kita sudah nampakkanlah tadi macam mana. Yang tu ialah ada perbuatan dan juga ada bacaan. Okey, yang ni bacaan wajib solat. Yang wajib kita baca. Kalau kita tak baca, ya tidak sahlah solat kita. Okey, apa bacaan wajib solat? Baik murid-murid, bacaan wajib solat yang pertama ialah lafaz takbiratul ihram. Yang kedua ialah bacaan surah Al-Fatihah. Yang ketiga ialah bacaan tahiyat akhir. Yang keempat ialah salawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Dan yang kelima ialah ucapan salam pertama. Okey, kita tengok. Baik murid-murid, ini ialah lafaz takbiratul ihram. Siapa tahu apa lafaz takbiratul ihram? Ustazah dah tulis ni. Okey, Allahu Akbar. Ya, kita baca Allahu Akbar. Tangan kita di atas kan? Okey, yang ni kita wajib baca. Baik, bacaan yang kedua. Bacaan yang seterusnya yang wajib kita baca ialah bacaan surah Al-Fatihah. Ya. Okey, Ustazah yakin murid-murid Ustazah semua dah pandai baca surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ni wajib kita baca dalam solat. Baik, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey murid-murid, ini ialah bacaan surah Al-Fatihah. Wajib tak tadi sudah cerita? Ya, wajib dibaca. Baik, seterusnya ya, bacaan yang wajib kita baca ialah bacaan tahiyat akhir. Okey. Bacaan tahiyat akhir. Tengok ni ya, mata di sini kan, pandang. Okey, ini bicara bacaannya.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, ini ialah bacaan tahiyat akhir. Okey, wajib kita baca. Seterusnya, murid-murid, bacaan solawat di dalam tahiyat akhir. Ya, ini wajib kita baca. Jadi selepas kita baca tahiyat tadi tu kan, selepas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun baca salawat ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ini ialah bacaan yang wajib dalam tahiyat akhir tu. Jadi kita wajib baca selawat ni. Okey. Baik, seterusnya ya, bacaan yang wajib kita baca lagi apa dia? Ucapan salam pertama. Baik, macam mana kita nak beri salam? Kita berpaling ke kanan, kemudian Assalamualaikum warahmatullah. Kita bagi salam, kita tengok ke kanan kan? Yang ni ialah bacaan yang wajib kita baca. Okey, murid-murid. Baik, jadi tadi kita telah pun belajar ya bacaan wajib. Sekarang kita baca bacaan sunat. Apa tu bacaan sunat? Baik, yang wajib tadi kita wajib buat. Yang sunat ni kita buat dapat apa? Ya, dapat pahala. Kalau kita tinggal, berdosa tak? Tak berdosa. Tapi sebaiknya kita buat ya. Sebab apa? Ya, dapat pahala bacaan sunat ni. Okey. Baik, kita tengok di sini ialah membaca doa iftitah ya. Apa tu doa iftitah? Doa iftitah ni ialah doa pembukaan ya. Bila kita dah lepas kita takbirat lepas kita mengangkat takbir kan, Allahu Akbar. Jadi kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey, ini ialah bacaan doa iftitah. Okey. Baik, seterusnya bacaan membaca ta'awuz. Apa tu membaca ta'awuz? Okey, membaca ta'awuz ni ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, contoh kita nak baca surah Al-Fatihah tadi kan? Jadi sunatlah kita baca ta'awuz. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ni. Okey, kemudian seterusnya contoh kita nak baca surah selepas kita waladdallin. Okey, amin. Kita nak baca surah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey, contoh kita nak baca surah kan. Jadi kita baca ta'awuz ni. Yang ni ialah bacaan sunat.
Baik, seterusnya membaca doa kunut. Okey, bila kita nak baca doa kunut ni murid-murid? Waktu bila? Waktu solat apa kita baca doa kunut? Ya, untuk apa? Selalu kita baca doa kunut ni masa kita solat subuh, ya. Rakaat pertama ke rakaat kedua? Kita kena baca doa kunut masa di rakaat yang kedua. Okey, macam mana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey, ini ialah bacaan doa kunut. Okey, doa kunut ni wajib ke sunat? Ya, sunat. Tapi sebaiknya kita membaca doa kunut. Okey? Baik murid. Okey, seterusnya kita membaca takbir intiqalat. Okey, apa tu takbir intiqalat? Okey, apabila kita berubah ya perbuatan, contohnya kita nak daripada kita dah rukuk, kita pun bangun kan, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Okey, kita pun nak sujud, Allahu akbar. Okey, kita pun sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita bangun balik, Allahu akbar. Kan? Kemudian kita sujud lagi balik, Allahu akbar. Yang tu kita panggil dia ialah takbir intiqalat. Okey? Yang ni sunat juga dibaca. Baik, seterusnya murid-murid ialah membaca tasbih rukuk. Okey, apa tu tasbih rukuk? Masa kita rukuk ya, kita pun baca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Berapa kali kita disunatkan? Sebaik-baiknya 3 kali ya. Kita baca tasbih rukuk namanya. Seterusnya ialah membaca bacaan ketika bangun daripada rukuk, kan? Okey, jadi dah kita rukuk, kemudian kita bangun. Sami Allahu liman hamidah. Okey, kemudian Rabbana lakal hamd. Okey, yang ini juga merupakan bacaan sunat. Ya. Okey. Baik, seterusnya ialah membaca tasbih sujud. Tadi kita baca tasbih rukuk kan? Yang ni sujud. Apa bacaannya? Okey, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baik, yang ni disunatkan kita membaca 3 kali. Okey. Semasa sujud kita baca tasbih sujud. Okey murid-murid, seterusnya ya, bacaan sunat lagi ialah membaca bacaan duduk di antara 2 sujud. Ya, masa kita duduk macam ni kan, tadi yang Ustazah cerita tadi, punggung diletakkan di atas tapak kaki kiri. Apa bacaannya? Baik, tangan kita letak elok-elok, kemudian kita pun baca Rabbighfirli
warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Okey, Ustazah ulang. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Okey, yang ni kita baca. Ini dipanggil bacaan duduk di antara dua sujud, ya. Baik. Jadi yang ni sunat ke wajib ni? Ya, ini ialah bacaan sunat. Jadi kita bacalah sebab ini ialah doa. Ya, maksudnya, ya Tuhanku, ampunkanlah aku, rahmatilah aku, ya tutupkanlah aibku, tinggikanlah darjatku, berilah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, ya. Kemudian wa'afini, sihatkanlah aku dan maafkanlah aku. Ya, sedap bacaan doa ni kan. Jadi ini ialah doa kita mohon kepada Allah, ya, bacaan duduk di antara dua sujud. Okey. Okey, murid-murid, seterusnya bacaan sunat ialah membaca bacaan duduk di antara dua sujud, ya. Okey, kita baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, ini ialah salawat Ibrahimiyah. Ya, cara baca, maksudnya di sini seperti mana engkau telah berselawat ke atas Nabi Ibrahim, ya, wa ala ali Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Kemudian berkatilah Nabi Muhammad, ya, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kemudian kama barakta ala Ibrahim, seperti mana engkau telah berkati Nabi Ibrahim, ya, dan keluarga Nabi Ibrahim. Kemudian wa ala ali Ibrahim fil alamin, ya, dan kalangan seluruh makhluk. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ini ialah bacaan duduk di antara dua sujud. Okey. Baik, seterusnya bacaan yang sunat, ya, yang seterusnya ialah ucapan salam yang kedua. Okey, murid-murid, yang pertama tadi wajib saya cakap kan. Okey, ini yang kedua. Kemudian kepala kita pun menoleh ke sebelah kiri. Yang kanan wajib, yang kiri ini dah sunat. Okey, jadi bacanya Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, jadi kita pun memandangnya, melihat ke sebelah kiri. Yang ini merupakan, ya, perkara-perkara sunat dalam solat. Okey, baik. Jadi sekarang murid-murid dah tahu, ya, yang mana yang wajib, yang mana yang sunat. Baik. Sekarang kita sama-sama pula, ya, tengok perkara-perkara yang membatalkan solat. Apa perkara-perkara yang membatalkan solat ni? Jom kita tengok. Baik, perkara-perkara yang membatalkan solat, ya. Yang pertama ialah meninggalkan rukun solat, ya. Macam saya katakan, yang 13 perkara tadi tu wajib kita lakukan, tak boleh tinggal. Kalau tinggal, solat kita tak sah, jadi batal, ya, sebab kita meninggalkan rukun solat. Baik, seterusnya menggerakkan anggota badan 3 kali berturut-turut. Contohnya, ya, tergaru-garu, garu-garu sampai banyak kali. Jadi akibatnya solat kita batal. Terusnya terkena najis, sama ada pada badan, tempat, ya, kita nak semayang tu ataupun pakaian. Jadi kalau dah terkena najis, ya, wajiblah kita
apa? Ya, ambil wuduk semula. Lepas tu kita solat lagi sekali. Sebab solat kita tadi tak sah, ada najis. Kita kena salin lah. Kalau kena baju, kena tukar pakaian dulu. Kalau tempat solat tu kita kena bersihkan, ya. Kemudian kita solat semula. Ya, ambil wuduk dan solat semula. Bila terkena kita kan. Okey, baik. Seterusnya, bercakap-cakap ketika solat. Ya, dalam solat kita tak bolehlah berbual-bual, bercakap. Ya, kita bila bercakap nanti batal. Seterusnya, berhadas kecil atau berhadas besar. Ya, contoh masa nak solat tu lah, kadang rasa nak terkencing, ya, terkucil ataupun rasa nak memulas kan perut kan. Jadi ataupun terkentut. Jadi bila kita berada dalam keadaan hadas, maka solat kita tak sah, ya. Maknanya batal. Jadi kita kena solat lagi sekali, ya. Ambil wuduk dan solat semula. Baik, seterusnya membuka aurat dengan sengaja. Jadi kalau kata tiba-tiba ternampak contoh garu-garu, nampak pusat, ya, ataupun solat tak pakai baju. Tak boleh untuk lelaki, ya, nampak pusat. Manakala perempuan pula nampak rambut, ya, ataupun kaki, ataupun pakaian yang jarang. Jadi tak boleh, ya, kena menutup aurat dengan sempurna sebab kita nak solat. Seterusnya, makan dan minum dengan sengaja. Tiba-tiba ada pula chewing gum ke apa kan, duk ngunyah-ngunyah. Tak boleh, ya. Ianya jadi solat kita batal. Seterusnya, berpaling dada dari arah kiblat. Dia pusing-pusing. Jadi dada ni dah tak menghadap kiblat. Tak boleh, ya. Kita kena menghadap kiblat kan. Berdiri tegak menghadap kiblat tu baru betul. Baik, seterusnya mendahului imam sehingga 2 rukun. Yang ni dia ni makmum, ya, ikut kat belakang, tapi dia lebih laju pula dari imam. Lebih dulu lagi dari imam ekspres kan. Pun tak boleh, okey. Dia kena ikut imam lah sebab kita sembahyang berjemaah kenalah ikut imam kan. Tak bolehlah kita pandai-pandai lebih-lebih awal dari imam. Okey. Seterusnya berubah niat. Ya, katakan nak sembahyang zuhur. Tiba-tiba ubah pula nak niat sembahyang subuh. Dah pening dah kat situ. Pun tak boleh, ya. Ini pun termasuk dalam perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey, dan seterusnya ialah murtad. Tiba-tiba meninggalkan agama Islam. Jadi pun sama, solatnya terbatal sebab ialah dia pun dah keluar daripada Islam. Tak boleh, ya. Okey, baik. Jadi murid-murid dah pun jelas, ya, perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey, murid-murid. Jadi kalau dah batal, kita kena ambil wuduk semula, kemudian kita solat lagi sekali. Okey. Baiklah murid-murid, alhamdulillah, ya, hari ini kita telah pun belajar banyak perkara, ya, mengenai kita dah baca tadi niat solat kan. Berapa waktu tadi kita baca? 5 waktu kan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ya, kemudian kita juga belajar rukun solat yang ada 13 tu. Ingat, ya, ada berapa? 13 rukun solat. Kemudian bacaan wajib dalam solat. Kemudian kita juga tadi telah belajar bacaan sunat dalam solat. Dan yang terakhir kita belajar perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey. Baik murid-murid. Jadi Ustazah sangat berharap, ya, murid-murid dapat menguasai solat ni dengan baik sebab kita nak solat dalam keadaan yang betul, ya. Tak boleh salah sebab kita solat ni wajib. Jadi kita kena ikutlah cara yang betul. Kita kena memperelokkan cara kita solat. Kita betulkan bacaan, kita betulkan perbuatannya, kemudian niat betul-betul dalam hati. Okey. Jadi saya rasa murid-murid dah pun faham, ya, dan insya-Allah selepas ni murid-murid dapat menguasai dengan lebih baik. Jadi Ustazah ucapkan terima kasih sebab sudi, ya, bersama-sama dengan Ustazah Huda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Okey murid-murid, terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.